kita selagi tak dapat bahasa Arab tu, tak dapat mengetahui tentang kalimah-kalimah tu, selagi itulah kita nak kena teliti betul-betul. Sebab kalau kena cara pembelajaran, insya-Allah kita akan jadi mudah dalam memahami bahasa Arab. Iaitu kita memberi perhatian pada setiap kalimah dan setiap perubahan-perubahan kalimah, setiap tanda-tanda, kita perhatikan yang itu. Insya-Allah dengan cara itu kita dapat memahami sikit sebanyak bahasa Arab, khususnya bahasa Arab Al-Quran. Tanda jazam ada dua, iaitulah sukun dan juga hazaf. Kita dah belajar dah. Sukun iaitulah baris mati. Bila ada amil jazam kat depan, maka selepasnya, kataan selepasnya mesti baca dengan sukun. Tanda jazam dengan sukun. Ataupun bila ada amil jazam, selepas dia mesti baca dengan jazam, sama ada jazam dengan hazaf nun ataupun hazaf huruf ilat. Itu kita dah bincang semalam. Dah selesai itu. Jadi tuan-tuan puan kena ulang kaji dan cari contoh-contohnya lah. Dan amil jazam bukan sekadar lam saja, bahkan ada 18 semua. 18 termasuk lam yang dikongsi oleh Tuan Haji Abu Hassan tu, itu semua amil jazam. Wa lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamu amri wa du'a wa in wa ma wa man wa mahma wa izma wa ayyun wa mata wa aina wa anna wa haisma wa kaifama fi sya'ri khassah. 18. Tuan-tuan ingat ke belum? Ustaz baru hafal semalam. Ustaz baru hafal 18 amil jazam. Wa lam, yang lam kita belajar semalam. Wa lam wa lamma, lamma pun amil jazam. Wa lam wa lamma wa alam. Alam pun sama juga. Kataan alam, hamzah, lam, mim, alam. Macam kita baca alam tarakai, tu ada. Samalah. Wa lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri. Lam amar. Nanti kita jumpa dalam Quran lam amar, huruf lam kat depan. Lam kat depan, jadi kataan selepas dia mesti perubahan dengan jazam. Maknanya lam amar tu. Wa lam amri wa du'a, lam doa. Ada juga. Wa in, kataan in. In memang banyaklah, in makna jika. Kan wa in ta'uddu yang kita belajar semalam, ingat tak? Betul tu amil jazam. Kan wa in ta'uddu kan, ingat tak contoh tu? Bila ejaan dia wa kena in. In tu amil jazam, depan dia mesti ta'uddu. Yang hazaf itu pada nun. Sebab tu perkataan ada wa in ta'uddu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Rupanya kataan ta'udduna tu diwarna sebab dia hazaf. Yang kita bincang malam. Di in tu salah satu amil jazam. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Okey, huruf amil jazam in. Wa mahma, kataan mahma Al-Quran ada. Wa mahma wa ayyun, kataan ayyun. Kataan ayu lah, ayu. Wa mata, kataan mata, mim ta'al ya mata. Wa aina, kataan aina. Ada dalam Quran kataan aina. Aina ma takunu yudrikumul mauta. Wala fikum wala fikum wala fikum burujim musayyadah, tu ayat tu. Kalau kita kaji selepas perkataan aina tu dia ada berkaitan dengan jazam. Ayana Ustaz. Wa ayyana kan perkataan dia? Ada juga. Betul. Jadi itu adalah amil jazam. Jadi semua 18 lah. Daripada awal tadi wa lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamu amri wa du'a wa in wa ma wa man wa mahma wa izma wa ayyun wa mata wa aina wa ayyana wa haisuma. Perkataan haisuma ada kan dalam Quran? Haisuma. Haisuma pun amil jazam. Mesti selepas dia ada i'rab yang berkaitan dengan sukun ataupun dengan hazaf. Takut keselepas dia perubahan jazam dengan sukun ataupun jazam dengan hazaf. Wahai semua wa kaifama fi sya'ri khassah. Ini semua ada 18. Tuan kaji setiap 18 amil jazam tu ada contoh-contohnya. Yang kita belajar semalam baru satu, iaitu lam yalid, perubahan dengan sukun. Okey, yang selesai
Tugas tuan-tuan hanyalah untuk kaji dan susun nota balik pada buku ringkasan masing-masing. Okay, hari ini kita lihat tentang yang dikatakan perubahan i'rab itu dua cara. Perubahan i'rab dua cara. Dalam kitab disebut al-mu'rabatu qismani. Ataupun dalam kitab matan jumlah pun dia sebut dua. Dia sebut al-mu'rabatu qismani. Qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Kata mu'rabat mana perubahan akhir kalimah tu dua jenis, dua bahagian. Perubahan akhir kalimah ada dua jenis ataupun dua bahagian, dua bentuk. Saya buat ringkasan. Kamera nampak tak? Ajar, daripada kamera satu i. Nampak tak? Okey, Ustaz. Baik, dia kata al-mu'rabatu qismani. Sebutannya al-mu'rabatu qismani. Perubahan akhir kalimah ada dua jenis ataupun dua bahagian. Ustaz sengaja tak tulis baris dan Ustaz sengaja tak tulis makna. Tuan-tuan kena cekak mencatat baris dan juga makna yang Ustaz sebut. Itu proses untuk mendapat bahasa Arab sebenarnya. Al-mu'rabatu, bila kita biasa dengar perkataan yang tak ada baris dan kita boleh sebut, itulah proses yang cepat untuk boleh baca kitab Arab tanpa baris. Kalau tak langsung kita boleh nak. Al-mu'rabatu qismani. Cuba tuan-tuan baca. Satu, dua, mula. Al-mu'rabat qismani. Al-mu'rabatu qismani. Oi, cekak betul. Baris tak ada pun boleh baca. Isim yang mu'rab. Ajuk cakap Ustaz. Ya, sekali lagi. Satu, dua, mula. Al-mu'rabat. Al-mu'rabatu qismani. Baris tu macam kena tak dengan bacaan? Betul tak? Macam kena ke macam tak kena? Kena. Kalau Ustaz baca al-mu'rabati qismana, macam tak kena tak? Tak sedap bunyi dia. Tak sedap bunyi. Al-mu'rabata qismani. Sedap tak bunyi? Sedap bunyi dia. Tak sedap bunyi. Al-mu'rabatu qismanun. Tak. Tak sedap, tak sedap. Sedap bunyi. Al-mu'rabatu qismani. Sedap bunyi dia. Yang tu. Jadi bahasa Arab pun Aku pakai dua gadget ni. bahasa Arab sebut iza sahhal i'rab sahhal makna. Apabila sah i'rab sah maknanya. Apabila betul i'rab, maknanya betul kita letak baris di ujung, maka betullah maknanya. Bahasa Arab sebut iza sahhal i'rab sahhal makna. Nah, tulis kat kaedah tu. Iza sahhal i'rab sahhal makna. Bila betul baris, maka betullah maknanya. Itu bahasa Arab kata iza sahhal i'rab sahhal makna. Bila betul baris di akhir, maka betullah maknanya. Sebab tu bacaannya al-mu'rabatu qismani. Bermaksud bermula perubahan akhir kalimah itu dua jenis. Itu dua bahagian, dua cara. Pertama, itulah dia panggil mu'rabu. Dia panggil mu'rabu bil harakat. Yang pertama itu yu'rabu bil harakat. Yu'rabu bil harakati. Huruf. Apa maksud yu'rabu bil harakati? Yu'rabu ni asal perkataan ni lah.
Yu'rabu mana? Perubahan ataupun i'rab dengan baris. Bil harakati maksudnya dengan baris. Baca dia yu'rabu dengan bu, ba dengan bi huruf jar. Bila ada huruf jar tentu baca dengan baris kasrah. Macam mana baca dia? Ya'rabu. Yu'rabu Bil harakati. bil harakati. Sebab ada bi maka di ujung dia baca ti. Sebab ni huruf jar. Yu'rabu bil harakati. Bahagian yang pertama adalah i'rab perubahan akhir kalimah dengan sebab baris. Perubahan dengan sebab baris. Jadi i'rab ada dua jenis. Pertama i'rab dengan harakat, itu perubahan dengan baris. Nanti adalah nama-nama yang berubah dengan baris. Dan yang kedua nampak ni. Yang kedua ialah yu'rabu bil huruf. Bil huruf. Satu ujung. Yu'rabu bil hurufi. Yu'rabu bil hurufi. Okey, baca dia yu'rabu bil hurufi. Apa maksud yu'rabu bil hurufi? Perkataan dengan huruf. Berubah dengan huruf. Perubahan akhir kalimah dengan huruf. Jadi ada dua jenis i'rab, dua jenis perubahan akhir kalimah, iaitu berubah dengan baris dan juga berubah dengan huruf. Okey. Jadi sekali. Cuba letak baris satu dua mula. Al-mu'rabatu. Batu kisman. Betul. Yang pertama Yu'rabu. Bil harakati. bil harakati. Yang kedua Yu'rabu bil hurufi. bil hurufi. dah bunyi macam Arab tu. Masya-Allah. Dah bunyi macam Arab Ustaz dengar tu. Lagi sekali bagi bunyi macam Arab lagi satu dua mula. Al-mu'rabatu qismani. Kisman. Yu'rabu bil harakati. Okey, terus. Yu'rabu Yu'rabu bil hurufi. Alhamdulillah. Baris dah selesai. Baris dah boleh hubung dah tanpa ada catatan, tapi boleh letak baris dengan betul. Okey, makna pula. Apa dia? Al-mu'rabatu qismani maksudnya apa? Bermula Perubahan i'rab akhir kalimah dua cara. Dua perkara. Pertama, Perubahan dengan baris. Sebab baris. perubahan dengan sebab apa? Baris. Yang kedua, perubahan dengan Huruf. Sebab huruf. okey. Jadi nota ni tuan-tuan dah boleh ulang kaji dah. Makna dah tahu, baris dah tahu. Jadi tak ada lagi alasan kata baca tak faham lah Ustaz. Baca tak faham tak ada alasan. Sebab kita dah terang baris, kita dah bagi makna. Sekarang ni kita tengok benda apa yang dikatakan berubah dengan baris. Jadi dalam i'rab ni dia ada berubah dengan baris. Iaitulah yang berubah dengan baris ni ada empat. Ada empat. Masya-Allah, ada empat. Pertamanya adalah isim mufrad. Isim mufrad dia berubah dengan isim mufrad berubah dengan baris. Isim mufrad berubah dengan baris. Sebab tu ketika rafu' dahulu bacanya Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ingat tak yang kita ngaji mula-mula dulu? Di belakang perkataan Zaidun tu dia boleh berubah, kadang-kadang jadi tun, kadang-kadang jadi dan, kadang-kadang jadi din. Ustaz tu contoh Dah sebut tu contoh. Iaitu contohnya macam banyak color Nampak? Betul Pak Ustaz? Kadang-kadang baca tun, kadang-kadang baca Zaidan, kadang-kadang baca Zaidi.
Ni perubahan isim mufrad dengan baris. Zaidun ni ketika apa? Zaidun, ini kita bincang dulu. Ketika Rafa. rafa. Zaidan ketika apa? Zaidan. Zaidan. Bawah. Zaidan ketika Zaidan. nasab. Ketika nasab. Zaidin ketika kha. Zaidan. Nasab. atau Rafa damah. Ustaz ulang balik. Zaidun, baca Zaidun isim mufrad ni ketika Rafa. 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 Baca Zaidan, baca dengan baris atas ketika nasab. nasab Baca Zaidin ketika Kafat. khafat. Kafat. Khafat. Isim mufrad dia tak ada ketika jazam, tak ada. Di perubahan-perubahan ni dengan sebab harakat pada baris. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ini dipanggil i'rab dengan harakat dengan baris. Dia terkena pada isim mufrad. Okey. Kemudian bahagian yang kedua yang i'rab dengan harakat ni itulah jamak taksir. Jamak taksir. Dua. Taksir. Jamak taksir yang kita belajar dulu. Contohnya semacam jamak taksir aja. Contoh klik mana ni? Mak taksir ni apa? Boleh ada mana-mana jadi ada. Campur. Rajulun. Contoh dia rajulun. Rajulun. Ataupun rajulun. Yang itu mufrad. Rijalun, rijalun. Rijalun. Ini jamak taksir. Rijalun. Dapat satu contoh tak apa dah. Rijalun. Ataupun contoh nasab pula. Rijalan. Rijalan. Ini contoh-contoh jamak taksir yang berubah dengan baris. Kadang-kadang baca rijalun itu ketika mufrad, rijalan ketika nasab. Maknanya jamak taksir dia berubah dengan baris. Tidak ada dua orang, isim mufrad dan juga jamak taksir berubah dengan baris. Kemudian yang ketiga yang berubah dengan baris adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Pilih kat mana ni? Penuh dah. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim iaitulah perkataan dia seperti mana muslimatu. Contoh dia kat mana? Ini contoh dia kat sini ya. Kita tak muat dah. Muslimatu. Kalau ada alif lam, al-muslimatu. Kalau tak ada alif lam, muslimatun. Ada alif lam, muslimatu, al-muslimatu. Ini jamak muannas salim, dia i'rab dengan baris. Ini perubahannya dengan baris. Ketika rafa' dia baca dengan al-muslimatu. Ketika nasab baca dengan apa? Ketika nasab baca dengan Al-muslimatan. Ada baca dengan T. Ketika nasab baca dengan T. T. Yang kita belajar ingat dah. Okay, di ujung dia boleh baca al-muslimatu itu ketika rafa' dan boleh baca
al-muslimati itu ketika nasab. Maknanya jamak salim dia punya perubahannya dengan baris. Sebab dia masuk dalam tajuk baris, perubahan dengan baris. Ini ada. Dan seterusnya yang berhubung dengan baris ini adalah fi'il mudhari' yang tak berhubung akhirnya suatu. Kat mana? Orang kita pilih bawah. Dia ada 4 ya, jadi cukup 4. Jamak muannas salim berubah dengan dhamma dan kasrah saja ya. Ya. Iaitu sama ada al-muslimatu ataupun al-muslimati. Jadi perubahannya dengan baris ketika rafa' dan ketika nasab. Yang keempatnya ialah fi'il mudhari'. Tak ada maka pula. Tak ada dakwah. Sabar, dia rojak sikit ya. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang berhubung dengan akhirnya sesuatu, iaitu yang tak berhubung dengan sesuatu seperti mana? Yang suruh. Yang suruh. Nampak tak? Yang suruh. Jadi tanda i'rab dalam ni pada ni. Yang suruh. Jadi fi'il mudhari' yang tak berhubung akhirnya sesuatu seperti mana yang suruh. Jadi perubahannya adalah perubahan dengan baris. Jadi kita faham yang i'rab dengan baris ni ada 4 jenis, iaitulah isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari' yang tak berhubung akhirnya sesuatu seperti mana yang suruh. Mana yang suruh. Jadi perubahan dia dengan baris. Okey. Kita dah tulis, dah catat semua? Belum lagi? InsyaAllah. Okey. Okey, mari kita tengok balik dia punya ringkasan dia. Cuba baca balik. Apa dia tadi? 1, 2 mula. Al-mi'rab. Al-mu'rab. Baca dengan baris, dengan lengkap tadi. Al-mu'rabatu kisman. Al-mu'rabatu kismani. Bagi berani sebut yang ujung-ujung tu. 1, 2 mula. Al-mu'rabatu kismani. Okey. Dengan al-mi'rabah, al-mu'rabatu kismani. Al-mu'rabatu kisman. Okey. Lagi sekali sebut dengan yakin. 1, 2 mula. Al-mu'rabatu Ismani. Dah semua dapat dah, alhamdulillah. Tak ada yang ketinggalan. Okey, yang pertama Yu'rabu bil harakat. kita kena baca dengan yu. Yu'rabu bil harakati. Bila harakati. Yu'rabu bil harakati maksudnya Yu'rabu bil kalimati. Dengan baris. 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 Baris Kemudian doma. yu'rabu bil hurufi. Bil hurufi. perubahan kalimah dengan Huruf. Huruf. Pada yang pertama ialah perubahan akhir kalimah dengan baris ni, iaitu isim Mufrad. Isim mufrad. ismul mufradun. Kalau baca baris ismul mufradun, baca ringkas isim mufrad. Isim mufrad. Atau sebut mufrad pun boleh, mufrad pun boleh. Sebutan betul ni adalah mufrad. Kalau mufrad itu Melayu, mufrad. Sebab orang Melayu dia jarang sebut ra, dia sebut ra, mufrad. Arab sebut mufrad, Mufrad tu singular ya Ustaz? Ya, Satu. betul. Singular satu. Okey, si mufrad maksudnya satu. Seperti Zaid. Cuba baca Zaid. Zaidun. Zaidan. Zaidan. Zaidin. Zaidin. Tiga-tiga ni nama dia isim Mufrad. Zaidun makna apa? Zaidun. Seorang Tambah Ustaz. Tambah. Tambah. Zaidun makna tambah. Dan juga dia merupakan nama seorang lelaki. Lelaki. Dia mufrad kan? Zaidan pun sama, nama seorang lelaki, Zaidan.
Kemudian Zaidin pun nama juga. Nama 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 seorang lelaki. Zaid. Sebenarnya macam orang zaman dulu, dia nak buat nama yang sama. Takut sama lah, kata kat satu kampung tu nama sama, Zaid sama, lalu dia ubah baris. Ujung kampung tu nama Zaidun, tengah kampung nama Zaidan. Zaidan. Ujung kampung lagi Zaidin. Dia biasa. Padahal makna sama. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Senang. Orang dulu dia tak ada banyak pilihan, dia cuma ubah baris je. Hasnah, Hasanatun, bagi. Kan nama orang zaman dulu kan, nama Hasnah, lepas tu Hasanatun, Husna. Husna. Dia ubah-ubah macam tu je, padahal makna sama. Hasan, Haji Yazid Ustaz. tambah. Yazidun. Tambah. Tambah ilmu yang salah faham lah. Baik. Apa lagi? Hasan, Husin, Husni. Husain. Husin. Dia cuma ubah-ubah sebutan je, padahal makna sama. Okey. Husin. Jadi yang berubah dengan baris isim mufrad dan kita sebut contoh jamak taksir iaitu rijal. Rijalun. Rijalun ketika mufrad. Rijalun. Ketika mufrad pula, ketika roh, Ketika rufu'. Rijalun ketika rafa. Kemudian jamak taksir rijalan, ini ketika Nasab. rijalan. Ubah dia dengan baris. Kemudian jamak mana saling, contohnya kat sana. Al-muslimatu ataupun al-muslimati. Ubah dia dengan baris juga, iaitu baris kasrah atau baris kasrah. Fi'il mudhari' yang tak berhubung akhirnya sesuatu, seperti mana di hujung dia tak ada huruf tersebut. di hujung dia tak ada waw, di hujung dia tak ada ya. Kataannya yang suruh atau yadribu, yaqtulu, yadribu, yaf'alu, yang macam tu, kataan macam tu. Kataan yang macam tu dia berubah dengan baris seperti mana yang suruh, yadribu, yaqtulu, yajlisu, semua berubah dengan baris. Azaf. Tak berubah dengan baris, itu baris rafa'. Itu ru, macam ru. Yang rijalun ketika masa mana tak? Yang rijalun tu? Rijalun ketika rafa'. Ketika rafa'. Rijalan ketika nasab. Kemudian fi'il mudhari' pula iaitu ketika rafa'. Ketika rafa'. Rafa' dengan baris dhamma. Okey, selesai catatan mu'rab dengan harakat. Boleh Ustaz Badang sebab ruang tak cukup. Okey. Ustaz Badang ni Okey. Jawab punya semua kata yang berubah keadaan. ada buku catatan. Ada buku catatan dan ada dalam ingatan. Itu penting. Bahagian yang kedua iaitulah yu'rabu bil hurufi. I'rab dengan huruf. Yang kita dah belajar baru ni. I'rab dengan huruf. I'rab dengan huruf ni, perubahan dengan huruf ni. Dia kata ada 4 juga. Ada 4 juga. Iaitulah yang pertama isim tasniah. Yang pertama isim tasniah. Isim tasniah dia berubah dengan huruf. Tu bila yu'rabu bil hurufi mana berubah dengan huruf. Sebab tu kalau ketika rafa' dia sebut Zaidani. Nampak? Berubah dengan huruf. Okay. Ustaz nak tanya, Zaidah ni isim apa? Tasniah. Isim tasniah. Dia Okay. untuk 2 orang 2 orang. Jadi Zaidah ni bermaksud 2 orang yang bernama Zaid.
Dua orang yang bernama Zaidun, bernama Zaid. I'rab di sini i'rab dengan apa? I'rab sini Dengan huruf. dengan huruf. Ini dia punya tanda i'rab dah. Itu alif. Alif dia termasuk dalam tanda isim tasnya dan dia dalam bahagian i'rab dengan huruf. Di isim tasnya dia bukan i'rab dengan baris tapi dia i'rab dengan huruf. Itu alif. Zaidan ni ketika apa? Ketika rafa' kan, nasab ke atau mukhafat? Ketika rafa'. Kita baca dulu kan, ketika rafa'. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirrafi bi tasniyatil asma'il khassah. Pada isim tasniah yang tertentu. Iaitulah jaa Zaidani, telah datanglah dua orang yang bernama Zaid. Zaidani i'rab dengan huruf. Dan dia kebetulannya ketika rafa' dengan alif. Okey, contoh yang kedua. Maknanya Zaidan tu ada dua orang Dua orang bernama Zaid. Oh. Dia Zaidani bermaksud dua orang bernama Zaid. Mana dia macam mana? Dua orang bernama Zaid. Yang kedua i'rab dengan huruf adalah jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Satu ni. Jamak muzakkar salim. Okay, yang kedua yang i'rab dengan huruf adalah jamak muzakkar salim. Jamak mana banyak, muzakkar mana lelaki, salim yang sejahtera daripada perkataan mufrad yang kita belajar dulu. Kita lagi perkataan ni. Wow. Ya. Yang pun. Okey, jamak muzakkar salim bermaksud banyak lelaki yang sejahtera. Sejahtera ni dulu tak ada hurai. Sejahtera ni bukan maksud yang sihat-sihat, yang sadu-sadu, bukan begitu maksud dia. Maksud dia perkataan jamak untuk lelaki yang mana perkataan itu sejahtera daripada perkataan mufrad. Muslimun. Perkataan mufrad dia tak terusik kalau kita buang tanda-tanda jamak tu. Muslimin. Contoh macam perkataan muslim. Sahabat. Muslimuna. Muslimuna tu jamak muzakkar salim. Kalau kita buang waw dengan nun di belakang, masih ada dia punya perkataan asal dia, iaitu Muslim. muslim. Jadi itu yang kata salim tu sejahtera daripada perkataan asal. Kalau kita buang waw dengan nun di belakang, muslimuna, buang waw dengan nun, masih ada muslim. Dan kadang-kadang kita buang ya dengan nun, muslimina, buang ya dengan nun, masih ada muslim. Itu yang kata jamak muzakkar salim. Contoh saya dah sebut dah, boleh tulis yang tu. Yang itu contoh yang tadi saya sebut ni Muslimun. muslimina ataupun Limina. Kenapa mina dengan muna ni? Kenapa? Apa sebab dia? Itu kafat. Yang tu rafa'. Betul. Alhamdulillah. Muslimuna ketika rafa', muslimina ketika khafa. Maknanya di sini perubahan dia dengan baris ke dengan huruf? Huruf. Alhamdulillah. Perubahan dengan huruf. Itulah waw dan nun. Waw dan nun. Ataupun sini kita kata waw dan ya. Muslimuna, muslimina. Al-Quran Yang tambah yang nun tu dipanggil apa tadi? kalau Ketika apa? Kalau dengan muslimuna ketika rafa'. Yang nun? Yang dengan nun ketika khafad. Kafat.
Ni nampak ke Ustaz ni? Duduk kat bawah ni Ustaz. Tinggal tak menelak ke bawah je. Okay. Muslimuna ketika Rofok. Ustaz duduk kat bawah ni kawan, takut tuan-tuan terlindung dengan Ustaz. Bukan Ustaz menyorok lah. Okey, Ustaz boleh letak kurus bangku dekat sebelah Ustaz tu, ujung. Boleh insya-Allah tak lindung Ustaz. Boleh, ada kursi sajalah nak menyorok sikit. Okey. Tapi nampak je bayang Ustaz tu. Oh, nampak. Oh, tak boleh menyorok juga. Baik. Okey. Muslimuna tu adalah ketika rafa' sebab waw dengan nun. Tanda perubahan dia adalah dengan huruf waw. Dengan waw. Muslimina tanda perubahan dia dengan ya, iaitu ketika khafa'. Jadi jamak muannas salim ketika khafa' dengan ya. Jadi perubahan dia dengan huruf, sebab termasuk dalam bahagian huruf. Dan yang ketiganya yang berubah dengan huruf ni adalah isim 5, asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Apa maksud asmaul khamsah? Asmaul khamsah. Nama-nama lima. Nama-nama yang Isim yang 5. isim 5. Ingat tak yang kita belajar tu, isim 5 apa dia? Apa ada perkataan dia? Dia ada perkataan Abuka, abika gitu betul. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Itu ketika apa tu? Ketika rafa. Abaka, akhaka, hamaka, faka, zamalin. Itu isi 5 ketika apa tu? Nasab. Abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Itu isi 5 ketika apa? Khafat. Fak. Jadi tiga-tiga bacaan tadi tu Ustaz dah ubah kepada rafa', dah ubah kepada nasab, dah ubah kepada khafa'. Semua tu perubahan dengan baris ke dengan huruf? Huruf. Oh, alhamdulillah. Huruf. Ya, betul. Kalau ketika rafa', kita ambil satu contoh. Kalau ketika rafa' bunyi dia abuka, betul tak? Kan ketika rafa' baca dengan Abuka. abuka. Kalau ketika nasab baca dia Abika. Abah. Abaka. Kalau ketika khafa' baca Abika. nampak dah, lindung dah. Tak apalah tuan-tuan, agak-agak tulis ya. Abika. Ketika rafa' abuka, ketika nasab abaka, ketika khafa' abika. Perubahan di sini perubahan dengan huruf. Iaitulah ketika rafa' dengan waw, ketika nasab dengan alif, dan ketika khafa' dengan huruf Ya. Tuan-tuan tulis bagi cantik lagi. Ustaz tulis cincai tu. Tulisan Jawi ni kena hati-hati nak tulis ya. Kadang-kadang tulis. Seminggu lepas tu tak boleh baca. Dia tulis dia tak boleh baca. Apa aku tulis ya? Jadi harap kita tulis kita boleh baca. Jadi isim 5 perubahan dengan waw itu ketika rafa', perubahan dengan alif ketika nasab, dan perubahan dengan ya ketika khafa'. Sebab tu baca dia abuka, abaka, abika. Kalau kita lengkapkan semua, setiap satu bahagian dia ada 5. Abuka, akhuka, hamuki, fuka, zumalin. Bawah pula abaka, akhaka, hamaka, faka, zamalin. Bawah lagi abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Tuan-tuan kena hafal tu. Kalau tak hafal tak boleh tak. Dia tak kuat dia punya pemahaman. Kena hafal. Ya, ada tak yang gambar ni apa ni? Nota tentang isi 5. Ada tak dalam buku? Ada tak yang Ustaz tulis abu ke akhu ke? Ada tak? Dulu ada Ustaz tulis.
Dulu ada. Cuba selak-selak jumpa tak? Aku cari balik Ustaz. Ada Ustaz dulu. Ada dulu. Ada dulu. Lama-lama dah. Lepas tu nak cari ke tak nak cari? Boleh carilah dalam nota saya. Kau Ustaz nak kena tulis pula. Tak apa Ustaz, nanti kita cari. Okey. Ini sebutannya abuka, akhuka, hamuki, fuka, zumarin. Abang Ustaz tulis satu, tentang kiah yang dua lagi tu. Ustaz nak tengok boleh ke tak? Zumalik tu apa maksud dia? Zu mana yang mempunyai. Ustaz tulis satu kan? Ustaz tulis kat sini. Ustaz tulis kat sini. Terang sikit. Nampak tak ni? Okey, nampak. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Ya, ada 5 tu, ada 5. Sebab apa? Sebab ada isim 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ustaz dah bagi satu contoh. Yang 2 lagi Ustaz nak tengok tuan-tuan baca macam mana. Okey, yang 5 Ustaz bagi tu itu ketika rafa dengan baris dengan huruf apa? Wow. Cuba baca barisnya. Abuka. Akuka. Lagi. Komuka. Hamuka. Hamuka. Hamuka lagi. Buka. Fuka. Zumalin. Zumalin. Akhuka mana bapa engkau. Akhuka saudara engkau. Hamuka bapa saudara engkau. Fuka mulut engkau. Zumalin bermaksud yang mempunyai harta. Dalam Quran kita akan jumpa perkataan abu ni, kita akan jumpa. Kadang-kadang dia jadi abu, kadang-kadang jadi aba, kadang-kadang jadi abi. Kan dalam surah Baqarah banyak kan? Aba kan? Aba macam-macam kita jumpa dalam surah Baqarah. Perkataan akhuka jumpa nanti. Akhuka, akhaka kita jumpa. Hamuki pun jumpa. Fuka pun jumpa. Hamuka. Kataan zu lagi banyak dalam Quran. Zu. Zumalin. Dalam pengajian kita ni memang zumalin, tapi dalam Quran nanti jumpa perkataan zu. Zu kemudian ada sambungan perkataan lain lah. Zumaro. Zumara. Zumara tu satu perkataan. Dia ada zu, zal, waw, lepas tu ada perkataan asing. Jadi itu termasuk isim 5. Isim 5. Jadi abuka, akuka, hamuka, fuka, zumalin itu isim 5. Lima ni adalah ketika apa? Ketika Rokok. Rokok ke rofak? Rafa. Tak dengar macam rokok kan. Rokok. Tapi itu sajalah. Rofak je tu. Saja Ustaz usik je dah. Rokok. Rofak tu. Rokok. Rokok. Dia sebut lagi rokok. Ustaz kata ya. Rokok pun betul. Ustaz kata. Rokok betul, rokok pun betul. R-O-K tu Ustaz. Dia kata ustaz ni ya semua aku sebut rokok. Betul yang rokok. Betul. Rokok. Tengok bukan rokok, rokok. Rafi, fa'in mana rafa'. Raf'un. Okay, semua tu adalah ketika rafa'. Cuba ubah isim 5 ni menjadi ketika nasab. Abaka. Akhaka. Lagi. Akoka. Hamaka. Lagi. Faka. Betul lagi. Zamalin. Ya, alhamdulillah dah pandai dah. Alhamdulillah. Dah pandai dah kan. Mana dah boleh ubah tu pandai. Okay. Besok lupa Ustaz. Besok lupa. Allah mak.
Kejapnya lupa. Belum selang seminggu dah lupa dah. Okey. Kalau kita ubah jadi abaka, akhaka, hamaka, faka, zamalin, itu isim lima ketika apa? Nasab. Nasab, ketika nasab. Alhamdulillah. Dah cakap tu. Okey, cuba ubah isim lima ni kepada khafa pula macam mana? Abika. Abika. Akhika. Ika. Hamika. Mika. Mika. Zimalin. Pawika. Fawika. Yang tu saya nak dengar tu. Lain macam Fawika ni. Selama Ustaz mengaji ni lah pertama Ustaz dengar Fawika. Pawika. Nak juga mengaji kan, dengar pelik-pelik kan. Fawika. Dia sebenarnya Pawika. Fika. Hika. Ika. Fika bukan Fawika. Mana waw tu hilang terus tak? Kita ganti ya. Ganti ya kan? Oh. Iya. Gantikan ya. Dia bila kita timbul sesuatu yang pelik itu dia jadi ilmu untuk kita untuk berbahas. Tak apa, salah tak apa kan. Jadi kita boleh berbahas. Dia bukan Fawika, Fika, waw tu hilang terus. Ika. Hika. Fika. Kemudian Hamika. Hamika. Hamika apa maksudnya? Hami ataupun hamuka ke apa maksudnya? Mana? Hamika. Hamika. Apa mana ni? Bapa saudara engkau. Oh, bapa saudara. Fika, mulut engkau. Fika. Kemudian Zimalin. Zimalin, makna yang mempunyai harta. Makna tak berubah, tapi yang berubah adalah tanda i'rab. Jadi isim lima masuk kategori berubah dengan huruf. Ketika rafa berubah dengan waw. Ketika rafa berubah dengan waw, dan ketika nasab berubah dengan alif. Dan ketika khafa berubah dengan Ya. dengan ya. Kita macam abika. Ini baca dengan ya, abika. Itulah contoh-contoh lainnya. Abaka, akhaka, hamaka, faka, zamalin. Abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Okey, setakat tu jelas tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi pembelajaran kita hari ni tak banyak ada punya pecahan dia. Cuma kena tahu ubah dua jenis dengan harakat. Dah tahu nama-nama tadi. Simufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Itu yang berubah dengan harakat. Yang berubah dengan huruf, isim tasniah, jamak muzakkar salim, kemudian isim lima. Ustaz kata ada 4 tadi. Ada satu lagi, tak habis. Dan last kali iaitulah fi'il lima. Main lima juga. Tak apalah Ustaz ringkaskan. Tadi kat mana nombor 4 ni? Penuh dah. Ustaz Padang. Ini dah siap ni. Dah ada dalam nota kan ni? Dah ada. InsyaAllah. Boleh. Ustaz Padang. Okey, yang kelima pula. Yang keempat iaitulah dia panggil fi'il lima. Af'alu khamsah. Tadi dah 3. Yang keempat adalah af'alu khamsah. Af'alu khamsah. Kha tu dia faham tu kha tu. Af'alu khamsah bermaksud fi'il lima. Yang tadi isim lima. Sebab nama orang, bapa, saudara, pak saudara, mulut, kemudian yang punya harta itu berkaitan isim. Yang ni berkaitan perbuatan. Dia nama dia af'alu khamsah. Af'alu khamsah dia panggil fi'il lima. Seperti mana? Yaf'alani, yaf'aluna. Yaf'alani, yaf'aluna. Dia ada 5 semua. Ya. Buat macam ni. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Susun je lagi mudah. Ya.
Okey, mula tadi. Lam yaf'alu. Yaf Lam alani. yakum yaf'alu. Yaf'alani. Itu nun. Hazaf nun. Taf'alani. Dengan huruf ta lah. Yaf'alani, taf'alani. Kemudian yaf'aluna, taf'aluna. Allah. Yaf'aluna, dengan huruf ya dan dengan huruf ta lah. Dan last kali taf'alina. Taf'alina. Last kali bukan ini. Buat yang senang ya. Dua bahagian, satu bahagian. Jadi susunan dia. Susunan dia buat ini. 1, 2, 3, 4, 5. Itu dia panggil af'alul khamsah. Af'alul khamsah bermaksud fi'li 5. Pada dia iaitu yaf'alani, taf'alani. Yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu baris af'alul khamsah, fi'il 5. Okey, fi'il 5 ni dia i'rab dia dengan apa? Asal sampak ke? Pada tu. Ni masih Fi'il 5 i'rab dia dengan apa? Masuk dalam tajuk ni? Tajuk yu'rabu bil huruf. Jadi perubahan i'rab dia dengan huruf. Iaitulah dengan apa dia? Dia punya tanda i'rab dia. Alif. Dengan alif. Alif, waw, nun. Waw nun. Alif, waw. Ya. Dia mu'rab dengan huruf. Fokus ni apa dia? Dengan nasab. Yaf'alu. Hazaf nun. Dengan alif tu ke, dengan waw tu ke, dengan ya ke atau dengan nun? Alif, waw dengan ya. Waw dengan nun. Perbincangannya pada tanda-tanda alif tu ke, tanda waw ke, tanda ya? Alif, Nun, Waw. alif, ya. Alif, waw dengan ya. Ataupun fokus dia itu perubahan dia ialah dengan nun. Nun. Oh, nun. Nun perubahan. Okey, mari saya terang balik. Sekarang ni tajuk dia ialah i'rab dengan huruf. Salah satu dia daripada fi'il 5. Fi'il 5 ni fokus dia berubah alif ni ke, waw ke ataupun ya. Ataupun yang dimaksudkan berubah tu adalah nun. Nun tak berubah. Nun. Nun Fokus tak dia berubah. berubah dengan huruf. Alif, huruf, iaitulah huruf alif, Alif, waw, waw, ya. dan ya. Ya. nampaknya kita dah keliru. Kita dah keliru. Tadi Ustaz cakap nun kan? Nun aje lah Ustaz. Nun. Nun tak berubah. Semua ada nun huruf tu. Okey, semua ada nun, tapi fokus ini adalah perubahan dengan sebab nun. Kadang-kadang berlaku ketika hazaf. Lupa dah yang kita ngaji tu, hazaf. Ya. Bila ada lam kat depan, contohnya lam, ada lam, apa akan jadi perkataan tu? Apa akan jadi? Lam yaf'al. Oh. Lam yaf'ala. Jadi perubahan dengan huruf, iaitulah Lam hawa. yaf'al. Lam yaf'ala. Hawa dah hawa, Ustaz kata hadafa, Hazaf. hazaf. Jangan nak ingat ni ya. Dia fokus dia perubahan dengan huruf iaitu dengan hazaf nun. Bila ada amil jazam maka dia kena jadi lam yaf'ala. Perubahan dengan huruf iaitulah hazaf huruf Nun. buang huruf nun. Begitulah contoh-contoh lain pun bila diusik dengan amil-amil maka dia akan buang. Dia akan buang. Buang apa? Buang nun. Jadi perubahan dengan huruf. Perubahan lan taf'ala, begitulah
lam yaf'alu, lan taf'alu, lan taf'ali sama. Dihazafkan nun. Punya semalam ni. Ya semalam. Jadi tuan-tuan puan kena ambil masalah untuk renung dia punya perbahasan lah. Jadi perubahan di sini adalah perubahan dengan huruf, iaitu dia panggil hazaf nun untuk fi'il 5, untuk fi'il 5. Okey, habis untuk pelajaran nahwu ni dan kita kongsi yang terakhir dengan ayat Quran. Okey. Okey. Semalam kita kongsi lah kali pada ayat dia. Dah hafal ke belum? Sebab ilmu ni sesuatu perkara yang boleh jadi ilmu sekiranya kita belajar dan kita ingat, itu baru jadi ilmu. Kalau belajar tapi tak ingat, dia belum jadi ilmu, dia baru jadi maklumat. Dan dia terhenti setakat nota dan juga buku-buku catatan kita. Dia belum jadi ilmu yang ada pada kita lagi. Ilmu ni kalau kita belajar dan kita ada nota, ada semua, ada catatan buku semua, kemudian kita pindahkan pemahaman itu dalam diri kita, mana dalam ingatan kita, baru jadi ilmu. Betul. Setakat ni yang kita belajar dah berbulan-bulan ni, dapat dah ilmu nahwu sorah ni. Ada sikit-sikit Ustaz. Mula-mula. Lepas sikit-sikit dah. InsyaAllah. InsyaAllah sikit-sikit. Ya, sikit-sikit alhamdulillah. Mula. Maksud Ustaz, ilmu tu dah ada dalam diri dah ingat, dah tahu. Itu maksud Ustaz. Dah ada ke dalam diri? Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sikit-sikit lah mula. Sikit-sikit, alhamdulillah. Bahasa Arab suruh yang Ustaz bagi tu, qalilan. Jabalan. Nasib buat ingat lagi. Qalilan fasara jabalan. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jabalan. Masya-Allah. Qalilan fasara jabalan. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Maksudnya belajar sikit-sikit lama-lama banyaklah dapat kan. Okey, ayat yang akhir kita belajar semalam. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dah ingat ke belum ayat tu? Dia ada contoh dalam. In syakartum la azidannakum. Azidannakum. Surah mana Ustaz dah? Ayat semalam ni kita belajar malam. Yalah, saya tak ingat ke? Surah Ibrahim ayat 7. Surah Ibrahim. Surah Ibrahim ayat 7. Azidannakum. Nota semalam. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum Inna azabi la syadid. La syadid, la pendek. La syadid. Apa maksud dia? La in syakartum La azidannakum. Kiranya kamu Bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Bila ada in syartiyah tentu ada jawaban. Kena kata nescaya aku akan aku di sini siapa dia? Aku di sini rujuk Allah. Sekiranya kamu bersyukur, la azidannakum, nescaya aku akan tambah kepada kamu. Wala in kafartum, dan sekiranya kamu kufur, kamu ingkar, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat pedih. Amat hebat, amat berat. Ya, amat berat, amat pedih, amat menyakitkan. Jadi bila kita dengar penceramah sebut ketika ceramah dia, kita dah boleh faham dah. Rupanya penceramah tadi nak cerita tentang ayat yang menggerunkan, yang menakutkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi dengan cara kita belajar nahwu, kita boleh menghafal potongan-potongan Al-Quran dengan secepat yang boleh. Itu di antara dia. Bila kita dengar penceramah sebut je, kita boleh hafal sepintas secara spontan. Sebelum penceramah tu terjemah, kita dah boleh terjemah dah. Sebelum dia terjemah ayat tu. Itu di antara kelebihan orang yang tahu nahwu dan sorah. Okey. Jadi Ustaz tinggalkan homework dekat tuan-tuan puan, iaitu menghafal ayat Quran yang Ustaz bagi tu. Kira-kira dah banyak kan yang Ustaz bagi kan? Ya. Dah banyak lah tu kan. Kalau dah hafal tu dah banyak dah. Okey, Ustaz bagi lagi. Dipetik daripada
Daripada surah Ustaz petik daripada surah An-Nisa lah, An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 142. Apa bunyi dia? Cuba cek tengok. Surah An-Nisa ayat 142. Apa dia ayat dia? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum Ya. wa idza qamu ila sholati yura'una an-nasa wa Allah illa qalila. Innal munafiqina la yakhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala Ya. yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ya. Sebelum tengok makna kat tepi dan di bawah dah, sebelum tengok tu, faham dah apa ayat tu yang Allah sebut. Jangan tengok mana lagi, tengok secara bahasa Arab tu. Boleh agak tak apa maksud Allah beritahu. Munafik. Munafik lagi. Dia tengok makna tepi dah. Okey, tengok makna tepi tak jadi Inna munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Alhamdulillah. Sedap Dirikan solat untuk menunjuk pada manusia. Ya. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sikit saja. Okey, betul. Tengok mana kat tepi ke ataupun tengok di bahasa Arab? Tengok bahasa Arab, Ustaz. Okey, tak apa. Yukhadi'un tak tahu yukhadi'un. Oh, okey baik, alhamdulillah. Qamu tu kaum Ustaz. Mana? Qamu tu kaum ke? Qamu tu mana berdiri. Oh, berdiri, qiyam. Alright. Ya. Okey. Mari kita kaji satu-satu. Ni penutup Macam Tuan Haji Roha sebut dia kata, Tuan Haji Roha kata dalam bahasa Arab, dalam kalimah Quran tu ada perkataan yang kita ada yang kita tahu dan kita tak tahu kan. Jadi yang tak tahu tu cuba ingatkan. Yang tahu dah tak apa. Macam inna kita dah tahu dah. Kan? Munafikin kita tahu dah. Mungkin yuqadi'u kita tak tahu kan. Cuba fokus kat yuqadi'u. Allah kita tahu, wa huwa kita tahu. Khadi'uhum mungkin yang tu kita fokus. Wa idza wa kita tahu, idza kita tahu, qamu tak tahu. Fokus kat situ. Jadi itu cara kita nak menguasai makna Quran. Kita cuba fokus perkataan-perkataan yang kita belum tahu lagi dan kita cuba ingat dan hafal. Okey. Innal munafiqina. Inna dipanggil tahu? Okey, masih ingat alhamdulillah. Taukid terjemah apa tadi Ustaz dengar tadi? Sesungguhnya. Sesungguhnya. Bila makna sesungguh, makna penegasan, baca dia macam mana? Intonasi dah. Kuatkan. Tekan kan? Tinggi. Cuba Tuan Haji Mustafa tunjuk, Haji Ma'ruf tunjuk inna tu macam mana bacanya? Innal. Yes. Ya, itu intonasi dah. Intonasi dia tekan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Itu intonasi taukid. Maksudnya sesungguhnya orang-orang munafik menipu daya mereka itu akan Allah. Bahwa dan padahal dia khadi'uhum, menipu diri mereka sendiri. Orang munafik ni sikap dia menipu Allah. Padahal sebenarnya mereka menipu diri mereka. Menipu diri mereka sendiri. Dan mereka yang sebenarnya khadi'uhum, menipu mereka sendiri. Okey, kita ambil balik. Inna tadi tahu? Ya, tahu. Okey. Al-munafiqin tu perkataan isim.
Sim, sebab ada alif Alif lam. lam. Al-munafiqin tu jamak muzakkar Muzakkar salim. salim sebab ada dia dengan Yanun. Yanun. yang dah dapat dah. Yukhadi'uhum, yukhadi'una. Itu perkataan fi Yang mudhari'. fi'il Fi'il mudhari'. mudhari'. Sebab ada ya. Kemudian di hujung dia ada wa dengan nun, berarti itu perkataan jamak muzakkar. Jamak muzakkar salim. Yes. Asal daripada perkataan Qada'a. yes. Ustaz dah boleh sebut pasal orang putih tu mana nak tamat tu. Cakap iya dengan no lah. Okey. Khada'a, dia asal khada'a. Khada'a yakhda'u. Khada'a yakhda'u. Jadi huruf tambahan di sini adalah huruf ya mudhari' dan waw dengan nun di belakang itu untuk jamak muzakkar salim. Nak tahu fi'il mudhari' dia ada ya kat depan. Dia punya ta'rif dia iaitu wal mudhari'u ma kana fi awwali ihda az-zawaidi arba'u yajma'uha qauluka anaitu. Ada huruf apa? Ada nun di atas. Anaitu. Ta'rif mudhari' iaitu yang Ustaz sebut tadi. Yang Ustaz sebut wal mudhari'u ma kana fi awwali ihda az-zawaidi arba'i yajma'uha qauluka anaitu. Nak kenal fi'il mudhari' iaitu di awalnya ada huruf anaitu, sama ada huruf hamzah ataupun ada nun, ataupun ada ya ataupun ada ta. Bila ada huruf salah satu itu berarti fi'il mudhari'. Kena ingat tu tak? Dia punya hafalan tadi tu. Wal mudhari'u ma kana fi awwali ahli az-zawaidi. Ada huruf tambahan, iaitulah huruf perkataan yang disebut anaitu. Tu kena hafal. Kalau fi'il madhi pula, fal madhi maftuhul akhiri abada. Nak kena fi'il madhi adalah dia fathah di akhir selama. Nak kena fi'il madhi, dia perkataan dia berbaris fathah di akhir. Fa'ala, daraba, jalasa, kharaja, dia baris fathah di akhir. Itu fi'il madhi. Okey. Yakhda'una Allah, menipu dayalah mereka tu akan Allah. Allah kita tahu kalimah isim itulah lafzul jalalah, lafaz yang maha agung. Wa huwa, wa tu waw makna dan. Kemudian huwa tu dipanggil isim dhamir. Isim dhamir ni rujuk kepada Allah. Hai. Ganti nama. Ganti nama. Dia. Dia di sini rujuk kepada siapa? Orang-orang Dia lelaki. Orang munafik. Sebab tu bila kita baca ayat Quran, kita nak tengok marjuk dhamir, tempat kembali dhamir tu, tempat kembali cerita tu kepada siapa? Kepada Allah ke kepada cerita tu? Di sini ialah sesungguhnya orang munafik menipu daya mereka itu akan Allah, dan padahal dia sini ialah orang munafik. Khadi'uhum, menipu daya mereka itu sendiri. Jadi khadi'u macam tadi lah, asal daripada khada'a, hum tu ialah isim dhamir. Ini dhamir yang muttasil. Dhamir yang muttasil dia berhubung dengan perkataan khada'a. Jadilah khadi'uhum. Kataan khadi'uhum tu digabung dengan hum, dhamir muttasil, dhamir yang berhubung. Dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Dhamir ada dua Dhamir yang bersambung. Dhamir yang bersambung. Kalau dhamir munfasil dia berpisah. Macam kataan yang berpisah pada macam iyyaka, huwa Allah. Ya. Jadi yang ni adalah dhamir yang muttasil, yang boleh berhubung. Wahwa tu rujuk pada Allah kan? Wahwa tu mana rujuk pada Allah Ustaz kan? Tidak. Merujuk kepada orang munafik. Orang munafik. Tak. Tak. Tak, merujuk pada Allah sebab dia tulis balasan dia tu dia tulis bahasa huruf besar. Allah, dan dia tu masih ada Allah. Allah tu membalas tipu daya mereka. Ya. Kan dia Allah membalas tipuan mereka. Mana Allah kan? Mari kita kaji. Ya. Sesungguhnya orang-orang munafik yukhadi'un Allah, menipu daya akan Allah, mereka tipu Allah. Wa huwa, dan dia membalas tipuan mereka. Dan dia ni membalas tipuan mereka.
Dia tu Allah kan. Terima kasih. Terima Oh, kasih. Terima kasih. Siapa dia? Haji apa tu? Haji apa? Yang betul tadi Haji apa? Haji Muhammad. Mat. Tak, Muhammad. Muhammad Haji Rijali. Muhammad. Terima kasih Haji Muhammad. Pandai dah tu. Tu terima kasih. Maknanya Ustaz, maknanya. Kita bermuzakarah ni alhamdulillah. Ustaz kadang-kadang pun tersilap juga. Allah Rabbi. Wahwa tu dia kata rujuk kepada Allah. Ya. Dan dia yakni Allah khadiuhum, menipu daya mereka ini. Maksudnya orang munafik dia tipu Allah. Dia tak tahu Allah tu besar. Allah dia boleh buat apa saja, dia tak kisah bukan ini sifat buruk Allah, bukan. Allah tak ada sifat buruk dekat dia. Sebab tu kalau pada kisah-kisah yang lain sebut pada Allah bersifat apa nama yang dulu yang satu isu dulu ni something apa yang dulu something pada Allah tak kisah, tak ada masalah sebutlah apa pun Allah berhak memiliki sifat-sifat tu semua mengikut keadaan-keadaan kan, mengikut keadaan. Pada Allah boleh saja bersifat apa-apa pun mengikut keadaan yang tertentu. Kan dulu ingat satu isu orang kata Allah tu samsi, orang marah, orang kata apa, kata ke Allah begitu. Allah sebut Allah samsi itu kepada keadaan yang tertentu. Dari segi bahasa memang kasar, tapi Allah nak tunjuk keangkuhan dia, kehebatan dia, kekuasaan dia kepada hamba-hamba dia yang ingkar, hamba-hamba dia yang lawan dia, maka Allah Taala lebih keras daripada tu lagi. Maka diguna perkataan yang macam kita dengar macam akan kata Allah begitu kan. Jadi macam inilah. Mereka menipu Allah. Allah juga wahwa dan iaitu Allah khadiuhum. Terjemahan apa tadi? Menipu mereka. Membalas tipuan mereka. Membalas tipuan mereka. Kita fikir-fikir sekali, takkan Allah bersikap buruk macam tu? Tak. Ini pada Allah sesuai apa sahaja. Cuma kita dengar sepintas lalu, takkan Allah nak nipu-nipu pula. Dengar sepintas lalu macam tu. Tapi pada Allah, dia layak segala-galanya sebab semua ni adalah milik Allah. Khadi'u tu fi'il mardi. Khadi'u tu. Wa huwa khadi'uhum. Pada dia Allah khadi'uhum. Fa'ilu. Dia isim fa'il. Isim fa'il merujuk kepada Allah. Hum mana mereka itu munafik. Pertama sekali Ustaz nak ucap terima kasih Tuan Haji Muhammad, betulkan isim domain tadi. Ustaz tersilap sungguh tadi. Sebab tu di awal pengajian kita dulu Ustaz kata dah kalau kita tersilap, insya-Allah kita dimaafkan oleh Allah sebab kita dalam belajar. Sebab tu Ustaz tak takut, Ustaz tak risau. Kalau ada lah lepas-lepas ni, sebab ni YouTube kan, dia masuk YouTube semua orang tahu. Orang kata apa ni Ustaz Rahim, domain salah. Ustaz tak takut sebab apa? Sebab kita dalam belajar ada salah silap. Bila-bila lagi ayat Quran memang takut nak terjemah kan. Siapa berani nak terjemah ayat Quran lagi salah? Siapa pun tak berani. Tapi dah tersalah, itu sebab kesilapan, kekurangan, kelemahan kita. Tapi bila ada pembetulan macam tadi, Ustaz bersyukur banyak-banyak. Alhamdulillah. Mungkin inilah proses ilmu yang Allah nak bagi kat kita, betul tak? InsyaAllah. Boleh ingat sampai bila-bila Ustaz? Boleh ingat. Ustaz memang boleh ingat. Jadi terjemahan dia, sesungguhnya orang-orang munafik menipu daya mereka akan Allah, dan padahal dia Allah khadi'uhum, menipu daya mereka itu. Okey, selesai. Wa idza qamu, dan apabila qamu ni asal dia qama. Dan apabila mereka berdiri untuk solat lah. Apabila mereka berdiri ila salati, kepada mendirikan solat, qamu kusala, mereka tu berdiri dalam keadaan malas. Orang munafik ni dia berdiri malas. Bila masuk je waktu sembahyang, Allah azan. Masuk pula waktu baru sembahyang zuhur ni, asar dah. Dia akan bunyi rungutan malas tu bunyi. Kadang-kadang dia bunyi macam Allah. Dia gitu. Siapa pun tak tahu. Dia bunyi macam kecap-kecap di mulut kan. Azan pula kan. Orang tak tahu tapi dia saja macam luahan rasa tak puas hati tu. Allah sembahyang pula. Dah tadi baru sembahyang. Dia macam tu. Kesal tu malas Ustaz
Malas. Jadi kadang-kadang kita ingat kesal tu macam kesal bahasa Melayu kan. Rupanya bahasa Arab yang telah diubah perkataan jadi kesal. Sebenarnya kusala. Dan apabila mereka berdiri untuk solat, berdiri mereka itu kusala dalam keadaan malas. Yura'unan nas, mereka memperlihatkan akan menunjuk kepada manusia. Menunjuk. Yura'u mana mereka menunjuk. Menunjuk kepada manusia. Wala yazkuruna Allah, dan tidak mengingati mereka itu akan Allah illa qalila, melainkan sedikit. Ustaz baca ni, Ustaz tak tengok mana tu yang tersalah tadi tu. Tuan-tuan tengok kat situ. Patutlah kan. Ini ada tafsir sekali. Ada tafsir sekali. Tu hebat tu. Tapi Ustaz nak latih tengok yang Arab tu, yang tersalah domir tadi tu. Tapi tak apa, dah betul insya-Allah. Okey, cuba daripada awal tanpa melihat makna di bawah. 1, 2 mula. Inna Orang munafik itu. Sesungguhnya orang munafik itu budaya melakukan tipu daya kepada sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah Menipu mereka. dan pada Allah, Dan dia menipu mereka. Berdiri mereka mendirikan solat. dan apabila Dan apabila mereka berdiri mendirikan solat, mereka berdiri dengan malas. Dia menunjuk menunjuk kepada Dan manusia. menunjuk kepada manusia dan tidak mendekatkan diri pada Allah. mengingati Tidak mengingati Allah, dan mereka tidak Melainkan melainkan sedikit. sedikit. Mengingati atau berzikir pada Allah, mengingati pada Allah, mendekatkan diri pada Allah boleh juga. Melainkan hanya sedikit. Ataupun mereka berkira-kira dengan Allah. Berkira-kira tentang mengingati Allah ni. Kan? Itulah. Jadi nak tahu secara lebih lanjut kena ngaji tafsir lah macam mana. Tapi sekurang-kurangnya kita dah tahu makna. Bila sebut innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu kusala yura'una an-nasa. Betul pada sama dia? Wala yazkuruna illa Allah illa wala yazkuruna Allah illa qalila. Ustaz dah hafal tapi tak ingat habis lagi. Ustaz cuba hafal tapi tak ingat lagi. Last. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Ayat ni Ustaz nak hafal hari ni. InsyaAllah. Saya nak hafal hari ni. Ustaz Mazam, Ustaz Jabari, Ustaz hari ni Ustaz nak hafal ayat ni. Tuan-tuan nak hafal tak? Nak Ustaz, nak. Sama-sama kita hafal, boleh? Boleh. Dengan maknanya sekali boleh? Boleh. Dengan nahu soroknya sekali boleh? InsyaAllah. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Ustaz. Ya. Ada satu tu surah Al-Baqarah ayat nombor 7 tak salah saya. Yukhadi'una Allah wallazina amanu. Yukhadi'una surah Baqarah Ustaz kan, dia pakai yukhadi'una Allah. Ya. Wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Wa ma yashurun. Maradun fazadahum. Ya. Walahum adzabun alimun bima kanu yaktubun. Itu pun yukhadi'un di situ. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu pun tipu daya. Betul. Itu ayat berapa tadi? Ayat 7 ayat 7 Al-Baqarah. Ayat 7 9. Ayat 9. Okey. Jadi siapa yang mampu hafal hari ni ayat 142 dan juga kalau tambah lagi ayat 9. Hafal bagi ingat sebab dia ada kaitan dua ayat ni. Okey. Jadi yang penting kita ada satu keazaman untuk menambah ilmu, menambah hafalan, barulah kita serius dalam mengaji bahasa Arab, betul? Allah. Barulah kita serius dalam mengaji Al-Quran, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, Tuhan kami, terangkanlah hati kami semua ya Allah yang dalam grup ini ya Allah.
Bukakanlah pintu hati kami ya Allah. Berikanlah kesempatan kepada kami untuk memahami isi kandungan Quran-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Betulkanlah kesalahan kami ya Allah, kesilapan kami ya Allah, kekurangan kami ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, jumpa lagi. Thank you Ustaz. Ada meeting kan? Ada meeting. Meeting apa?